Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah summa alhamdulillah biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu sekali lagi alhamdulillah dalam pertemuan kita pada pagi yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan semua hari dalam Islam ini dia tidak ada hari yang membawakan kepada kecelakaan, kesialan. Tidak ada kesialan dalam Islam. Jadi bila Coach Allen kata tadi hari yang mulia, yang mudah-mudahan setiap hari adalah hari yang mulia untuk kita. Allah bagi sehari dia tidak ada beza, hari ini yang lagi baik, hari ini esok lagi buruk, hari esok tak boleh pergi mana, duduk rumah aja. Ya, sekarang tak boleh lah sebab kerajaan kata tak boleh. Tetapi bukanlah sebab hari itu tak elok ke. Kita mudah-mudahan setiap hari itu, kemuliaan hari itu adalah berdasarkan apa yang kita lakukan. Keberkatan yang ada itu atas apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan setiap zarah kita ni dipenuhi dengan kebaikan. Kerana Allah suka kepada orang-orang yang muhsinin, yakni orang-orang yang membuatkan kebaikan. Yang membuat pembaikan, buat kebaikan itu Allah suka. Pertamanya sebelum kita pergi lebih lanjut, seperti biasa saya ingin mengucapkan ribuan, jutaan, bilion, trilion terima kasih saya kepada Coach Allen dan Coach Asriah yang sudi menjemput saya sekali lagi. Saya rasa seperti mana kalau tuan-tuan dapat manfaat, tuan-tuan puan-puan dapat manfaat, sebenarnya manfaat yang paling banyak ialah saya yang dapat manfaat ni. Sebab apabila saya dijemput untuk mengadakan perbincangan ini, perkongsian ini menyebabkan saya kena belajar, saya kena baca balik, saya kena revise balik. Itu menyebabkan dengan izin Allah ilmu kita ni, pengetahuan kita ni bertambah, dan mudah-mudahan penghayatan saya pun bertambah, amalan kita pun bertambah dengan adanya yang kata perbincangan-perbincangan yang ringkas setiap minggu ni, insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Sebelum tu apa khabar tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah? Mudah-mudahan sentiasa berada dalam keadaan ceria, dilindungi oleh Allah SWT, dirahmati oleh Allah SWT, sentiasa ceria, sentiasa positif, terus bersangka baik kepada Allah SWT. Dan juga kita nak mengambil kesempatan untuk berdoa kepada Allah SWT supaya mengangkat segala wabak penyakit dan juga mengampunkan segala dosa kita, segala dosa saudara-saudara kita yang pergi kerana wabak ini, dan bukan kerana wabak ini kita minta Allah ampuni dosa mereka semua, rahmati mereka semua, dan masukkan mereka bersama orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Okey, tayyib. Tanpa kita melengahkan masa, insya-Allah. Saya pun excited sebenarnya. Setiap minggu pun excited, campur nervous pun ada juga. Siap minggu adalah minggu yang pertama bagi saya. Jadi kita katakan hari ini insya-Allah kita nak bincang satu doa yang sangat menarik, iaitu daripada surah Yusuf. Di mana surah Yusuf ni satu-satunya kisah yang Allah ceritakan daripada awal sehingga akhir secara konsisten dengan kronologinya. Daripada kecil sampailah ke besar. Ada riwayat mengatakan, penangan mengatakan sampailah sehingga sebelum Nabi Yusuf alaihissalam ni meninggalkan dunia ini. Jadi ini adalah satu kisah yang terbaik, dan kita katakan bahawa Yusuf alaihissalam satu ikon yang sangat hebat yang Allah ceritakan, di mana Allah katakan bahawa kisah yang terbaik. Allah kata bahawa dibandingkan dengan kisah-kisah yang lain, maka surah Nabi Yusuf ini, kisah Nabi Yusuf ni dikatakan oleh Allah SWT sendiri mengiktiraf sebagai kisah yang terbaik. Itu kita katakan di mana kalau kita boleh bagikan ikon sabar tu, kita boleh berikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam, di mana dia lengkap. Kalau kata sabar ni lengkap. Sebab sabar ni dalam keadaan kita menghadapi musibah, ya sabar.
Dalam keadaan kita taat kepada Allah SWT pun kita kena sabar. Dalam keadaan kita mengelakkan diri daripada perkara yang maksiat juga kita kena sabar. Dan Yusuf AS ada 3 kualiti itu semua ada kat dia. Itu dia ada daripada Yusuf AS. Jadi kita pilih doa datang daripada seorang Nabi yang sangat hebat ini. Mudah-mudahan kita dapat ambil ibrah pengajaran daripada kisah-kisah baginda insya-Allah. Baik tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana kita katakan tadi dalam Al-Quran sendiri, ada diberitahukan kepada kita kisah yang terbaik. Kisah seorang Nabi yang bagi saya sangat hebat. Nabi yang mulia. Seorang Nabi, seorang Rasul, tak lain tak bukan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Baginda tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Seperti mana yang kita ketahui, baginda bukan orang datang daripada keluarga orang biasa. Baginda sendiri nanti dia seorang Nabi. Dan baginda seorang anak seorang Nabi, iaitu Yaqub alaihissalam. Baginda juga cucu seorang Nabi yang hebat juga, iaitu siapa? Nabi Ishaq alaihissalam. Jadi senang cerita, memang baginda ni keturunan para Nabi. Susu galur dia sampai kepada moyang dia juga adalah seorang Nabi. Kalau Ishaq tu datuk dia lah. So Ibrahim tu moyang dia. So susur galur tu memang datang daripada susur galur seorang Nabi. Dan ada pula bonus pula, sudahlah daripada keturunan yang baik, handsome pula. Tu dia. Kacak pula. Saya dulu tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat nak cerita sikit lah sebelum kita masuk lagi daripada doa ni. Masa umur lebih kurang 21 tahun dulu, pergi ke Ampang-Point. Sekali dengar dia jauh tu, dengar ada bunyi remaja perempuan lah, macam tengah nangis lah. Macam terjerit-jerit. Kita pun ingat kena histeria ke apa siang-siang hari ni. Rupanya dia nampak satu orang artis dia baru turun dari pentas baru lepas buat persembahan nyanyi semua. Kita tak payah sebut nama beliau lah. Tapi jadi begitu orang kata sangat dramatik sekali cara mereka menyambut lihat seorang ni tengah menyanyi ni. Zaman ni pula kalau kita tengok, lepas tu pada zaman-zaman kemudian tu, kalau artis Korea datang, kita tengok apa jadi. Bagi nak gila anak-anak kita, minta maaf cakap. Nangis siap. Kita tengok apa pelik, kita kata, saya tengok dia orang pun saya nak menangis lah. Ya Allah, anak bangsa aku, kita kata. Moga Allah rahmati kita semua. Amin. Jadi imagine kalau anak-anak kita ni tengok Yusuf alaihissalam, apa jadi kita katakan. Allah SWT sendiri berfirman dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasiya lillahi ma hadza basharan in hadza illa malakun karim. Apa mereka kata? Apa Allah SWT cerita kat kita? Maka tak kala wanita itu melihatnya, mereka kagum kepada keelokan rupa yang ada pada Yusuf alaihissalam ini, maka apa berlaku? Mereka terpotong jari mereka. Atau Quran kata tangan mereka. Dan berkata, Maha sempurna Allah. Ini bukan manusia. Sesungguhnya ini adalah malaikat yang mulia. Surah Yusuf ayat ke-31. Kita tahu sebelum ini, apa berlaku? Berlakunya kejadian di mana ibu angkat ataupun kita kata majikan kepada Yusuf AS, isteri kepada majikan Yusuf AS ini sendiri tertarik dengan ketampanan Yusuf AS ni, maka dia minta kepada Yusuf ni untuk melakukan suatu perkara yang tidak baiklah. Maka Yusuf menolak perkara tersebut, walaupun ketika itu Yusuf seorang yang masih muda dan tidak ada yang kata maruah keluarga yang perlu dijaga pun sebab dia duduk jauh. Tidak ada siapa yang akan diconteng arang ke muka dia pun sebab dia duduk jauh daripada tempat dia, mak ayah kat situ, keluarga pun kat situ, so dia orang asing. Kalau diikut kata wanita tersebut pun dia mungkin dapat kemewahan, dia dapat pangkat dan darjat sebab dia memenuhi keperluan orang yang ada tempat dalam masyarakat. Jadi apabila cerita ini tersebar luas, maka wanita-wanita mula bercakap-cakap berkenaan dengan isteri Al-Aziz ni. Setengah tempat dia gunakan nama Zulaika, tapi kita gunakan perkataan isteri Al-Aziz, Imratul Aziz, seperti mana Quran katakan. Dia tergoda dengan pembantu dia sendiri, kita kata. So wanita-wanita ni dah membawang, kalau kata Arab kata membasal tu. Basal tu bawang. Jadi kita ada sekarang perkataan baru pula, selain membawang kita kata membasal. Jadi dia ni mula dah membawang lah, macam-macam bawang ni. So dia kata apa ni, isteri Al-Aziz tergoda dengan pembantu dia sendiri. Ya Allah, dia ni syukur dah sesat dah ni.
So wanita-wanita ni bergosip lah, maksudnya tak padan lah orang ada kedudukan suka dekat anak pembantu sendiri. Dekat pembantu sendiri ataupun anak angkat sendiri. Yang statusnya bagi mereka lebih jauh, lebih rendah. Walaupun di sisi Allah SWT, baginda ini adalah seorang Nabi pangkat yang paling tinggi yang manusia boleh dapat. itu di sisi Allah SWT, lain di sisi manusia. Jadi apabila mereka dijemput makan di rumah Isi Al-Aziz ni, maka mereka diberi makanan dan mereka diberi pisau untuk potong makanan tu, steak ke buah-buahan, wallahu a'lam. Jadi bila dia panggil pula Yusuf dia keluar, kira kononnya untuk bawa makanan lah, mungkin nak melayan kan. Jadi mereka terpegun lihat ketampanan Yusuf AS, dia macam anak-anak kita tadilah. Jadi apa buat terpotong jari tak sedar pun sebab dah jatuh asyik dah. Orang kata dah luka dah jari tu, kata dah syok sangat dah sampai tak rasa apa. Kalau kita tengok zaman ni ada ilmuwan dia katakan, ada orang tanya dia, macam mana dia boleh habiskan masa tuntut ilmu, korbankan masa dia sampai berhabis wang ringgit dia sampai tua, dia boleh habiskan duit dia boleh habiskan masa dia untuk menuntut ilmu. Sepatutnya berehat-rehat lah, orang kata settle down. Dia jawab macam ni, dia kata potong jari ni dia kiaskan lah. Potong jari ni tak ada apa makna pun kalau nak dibandingkan melihat wajah Yusuf alaihissalam, dia kata. Maksud dia kata, kalau kita dah nikmat buat satu benda ni, kita tak rasa payah dah. Orang kata, semangat kamu ni, umur-umur macam ni masih lagi boleh buat kerja macam ni. Ada kuat kamu ya. Sebab kita dah seronok. Bila kita dah suka buat benda tu tiap-tiap minggu, macam tuan-tuan, puan-puan sekarang ada kat sini. Hari Ahad. Kan? Hari Ahad. Sepatutnya berehat. Nama pun Ahad rehat. Jadi kita duduk kat sini tiap-tiap minggu hampir sejam. Dah masuk musim ketiga, dah hampir 24 doa dah kita duduk bincang-bincang. Orang kata takkan tak ada benda lain kita nak buat. Doa. Sebab kita dah rasa mudah-mudahan ini adalah termasuk kelazatan menuntut ilmu itu sendiri. Mudah-mudahan itu termasuk. Kita doakan gitu. Jadi ini yang berlaku kepada wanita-wanita yang lihat wajah Yusuf AS ni. Nabi Yusuf AS ni dah handsome. Nabi pula. Lepas tu nanti later on dia dapat apa, kerajaan pula. Semua nikmat dia dah rasa. Orang tuan-tuan puan-puan muslimin-muslimat, kalau sebelum ni dia dah timpa pelbagai ujian, dia dapat keluar daripada kesusahan, become somebody yang hebat, jadi seseorang yang hebat, tentu dia tak nak kembali dah zaman susah dia. Siapa nak balik kepada zaman dulu? Kalau kita boleh pusing balik masa, nak hidup susah macam dulu ke? Satu orang kata, aku tak nak anak-anak aku susah macam aku dulu. Aku tak nak anak-anak jadi aku macam aku masa kecil-kecil dulu, tak nak. Kalau boleh, tapi sepatutnya apabila kita sampai macam tu, kalau boleh tak nak pisah dah dengan pangkat kita. Berapa ramai orang tak sanggup berpisah dengan pangkat dan darjat walaupun dia tak ada kemampuan lagi untuk laksanakan tanggungjawab dia. Orang tak suka kat dia dah, dia tak kira, dah kata janji aku dapat something daripada ni, okey je. Kerana cinta kan apa yang dia miliki, tak mau nak pisah dia. Kita dapat lihat sendiri dalam surah Al-Kahf, di mana dia kata aku akan hidup selama-lamanya, atau aku hidup panjang umur aku nanti. Kalau aku mati pun Allah akan bagi anugerah lagi. So dia sayang, cintakan kepada apa yang dia miliki. Nabi Yusuf dia ada kuasa, ada rupa, dilindungi oleh Allah SWT, pangkat Nabi. Apa lagi yang dia tak ada? Semua dia ada. Tapi tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah SWT. Nabi Yusuf alaihissalam pada akhir hayat dia, setelah dia kuasai kerajaan, dia boleh takwil mimpi. Ada setengah mengatakan bahawa bukan setakat takwil mimpi, dalam Quran kata dia boleh tahu apa makanan yang datang pun dia tahu. Seperti mana Nabi Isa AS dia ada kemampuan tu, Yusuf AS pun dia ada kemampuan itu. Maksud dia boleh, bukan sekadar mimpi, takwil perkataan orang pun dia boleh. Kalau Quran kata pengguna perkataan yang kita boleh andaikan begitu. Tetapi di saat akhir dia, di saat dia telah memiliki segala-gala dia lafazkan satu doa yang sangat mendalam maksudnya. Yang sangat kritikal sebenarnya untuk kita belajar, untuk kita hayati dan amalkan dalam kehidupan dia. Jadi kalau kita lihat dalam kisah doa, dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam, doa ini merupakan suatu penutupan yang sangat cantik untuk kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi ada dua pandangan berkenaan doa ini. Ada yang mengatakan bahawa dia dibaca sebaik saja selepas dia jumpa kembali dengan keluarga dia semula. Maksudnya lepas dia jumpa dengan mak ayah dia, jumpa dengan keluarga dia, adik-beradik dia, dia terus baca doa ni. Tetapi ada juga yang kata bahawa doa ini dibacakan ketika dia sudah hampir wafat.
Maksudnya saat dia hendak dah sudah sampai masa dia untuk tinggalkan dunia ni. Wallahu a'lam. Yang pasti baginda sebut doa ini saat baginda dah ada segala-galanya. Itu sangat-sangat pasti. Kita lihat dia kalau kisah 3 Abdul tu sebelum mati tu apa dia cakap? Ada dia cakap suruh semayang ke solat ke tak ada. Dia kata harta ni untuk kau sampai adik belas kali tak dapat. Maksudnya ini memang dia tak suka ni kan. Adik-beradik dia cakap. Lama kita masih cerita pasal harta. Begitu ini bayang cerita Piramli bagi saya Allah Yarham Piramli ni dia punya cerita sebenarnya kita boleh fikir dengan mendalam. Dia banyak kisah, mudah-mudahan Allah rahmati dan ampuni segala dosa dia atas apa jasa-jasa dia yang dia datangkan bagi orang yang mahu berfikir. Jadi kita dapat lihat doa Nabi Allah Yusuf ni, kita lihat insya-Allah apa pertama yang Nabi Yusuf doa saat dikatakan sebelum dia wafat ni, apa dia kata? Rabbi qad ataitani minal mulki. Rabbi qad ataitani minal mulk. Tuhanku, sesungguhnya engkau telah bagi aku, datangkan kepada aku, anugerahkan kepada aku minal mulk. Dalam bahasa Arab ini tak semestinya dari, dia juga boleh bermaksud sebahagian daripada kerajaan. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa baginda alaihissalam berdoa dengan bersyukur kerana telah diberi dengan kuasa dalam kerajaan Mesir, sedangkan baginda bukan orang datang dari Mesir pun, tak bercadang pun nak dapat pangkat darjat ni. Jadi itulah doa Nabi Allah Yusuf yang dipanjatkan kepada Allah SWT. Setelah apa tuan-tuan? Setelah limpahan nikmat Allah buatnya disempurnakan. Iaitu dikala dia dapat berkumpul kembali dengan kedua orang tua dia dapat berbaik balik dengan saudara-saudara dia. Jadi juga atas nikmat lain yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada dirinya merupakan kenabian dan kerajaan. Di sini dapat kita lihat bagaimana Yusuf alaihissalam benar-benar menghargai apa yang telah dinikmatkan ke atasnya berupa kerajaan, yakni kekuasaan. Dan tentu saja mesti ada rumah yang mewah, istana yang besar dan diberikannya kuasa dalam kerajaan. Inilah sebenarnya satu nikmat yang sangat besar yang menjadi impian perebutan kebanyakan manusia sehingga manusia sanggup berbunuh-bunuhan kerana itu. Jadi kita faham bahawa dia sebut doa ini saat dia dah sampai segala-galanya, dan bahkan sebelum ini dia pernah merasa kehidupan yang perit pun. Dihumban ke dalam perigi, kemudian dihumban ke dalam penjara, kini mendapat segala-galanya. Bayangkan. Headline, bekas banduan jadi raja. Itu best kan. Kita punya paper kan suka kan benda-benda yang sensasi ni. Jadi kita boleh dapat satu gambaran. Satu orang yang pernah masuk penjara, tiba-tiba dia dapat segala-galanya. Mesti dia tak mampu nak berpisah dengan perkara tersebut. Tetapi apa Nabi Allah Yusuf AS doa? وَعَلَّمَتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ, dan telah mengajarkan kepada aku sebahagian daripada takwil perkara-perkara yang berlaku. Sama ada takwil perbuatan orang, perkataan orang, ataupun juga yang kita terkenal ialah takbir mimpi. Dia boleh menakbir mimpi. Dia boleh takwil mimpi itu dengan tepat. Kita manusia ni, para Nabi dia memang ada kemahiran. Sebenarnya Rasulullah SAW pun dia boleh takwil mimpi juga. Antara dia punya kemahiran. Tapi yang di-highlightkan ini Nabi Allah Yusuf, ini speciality dia. Allah bagi antara mujizat dia yang paling besar ialah ditakwil mimpi dengan tepat sekali. Jadi dia adalah satu daripada nubuah, kenabian. Kalau satu orang dia dakwa dia tak boleh takwil mimpi, kita boleh kata nak ambil tu bukan 100% lah. Maksudnya ada terbukakan kepada kesilapan. Jadi tak 100% betul. Kadang-kadang silap total pun. Jadi kita jangan kata fikir sangat lah. Kadang-kadang kita mimpi, orang kata mimpi ular tu maksudnya kita ada sihir, tak semestinya juga. Kadang-kadang kita duk tengok cerita macam-macam. Zaman kita ni macam-macam. Saya baca novel macam-macam. Malam tu mesti mimpi raksasa makan saya. Sebab apa? Kita terlampau menghayati. Kita tengok cerita Superman, kita pun jadi Superman. Sebab kita terlampau menghayati kan. Jadi dia boleh masuk. Itu mainan syaitan lah. Manusia dia ada memori. Antaranya lah. Jadi pertamanya baginda bersyukur kepada Allah SWT. Sebab Allah dah bagi dia ilmu. Itu paling besar. Ilmu apa? Takwil dengan tepat. Maksud baginda adalah seolah-olah baginda nak bagi tahu Tuhanku yang selama ini selalu memelihara, bimbing, buat baik kepada aku. Sesungguhnya engkau telah anugerahkan kepadaku sebahagian kerajaan yang tidak pernah kubayangkan dapat kuraih, dan yang tadi sungguhnya jauh daripada aku. Dan engkau juga telah ajar kepadaku sebahagian daripada penafsiran peristiwa-peristiwa
yakni penafsiran tentang makna mimpi dan petunjuk daripada peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dan kerana kemampuan takwil, dan takwil mimpi ni sebenarnya yang membawa dia kepada kerajaan ni. Dia keluar daripada penjara sebab takwil mimpi. Dia dapat jadi menteri sebab takwil mimpi. Itu kehebatan anugerah yang Allah bagi kat dia. Sebab tu dia sebut takwil mimpi. Kenapa dia tak sebut benda lain? Sebab takwil mimpi ni lah alat yang membawa dia kepada mendapat kerajaan. So kita katakan ada kemahiran kita dapat, kerana kemahiran itu kita dapat sesuatu. Jadi kita appreciate pada Allah SWT. Terima kasihlah ya Allah kau bagi aku benda ni. Kalau tak ada benda ni aku tak dapat nak berjaya. Soalan macam tu. Kita detect sendiri. Kita sendiri tahu apa kelebihan yang ada pada kita dan kita bagi tahu kepada Allah SWT. Ya Allah, kerana kau kurniakan aku ini, maka aku dapat mencapai segala yang aku mahu. Dia sudah sebut kemampuan takwil mimpi ni. Kerana takwil mimpi ni lah baginda dikeluarkan daripada penjara. Dia tunjuk kemahiran dia takwil mimpi, maka raja pun tertarik kepada dia, maka dia pun jadi orang besar dalam negeri. Dia sendiri minta pangkat pun raja bagi. Pemerintah bagi. Sehingga akhirnya dikatakan bahawa baginda sendiri menjadi pemerintah di saat akhir dia. Jadi daripada nikmat ilmu takwil yang dianugerahkan kepadanya, sehinggalah dia mendapat dunia dan segala isinya. Tapi apa dia kata dengan penuh rendah diri, dia kata Fatiras samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Dia tak kata ya Allah demi kebesaranku yang telah kau kurniakan kepada aku, panjangkanlah umur aku, tak daya lah, banyak lagi harta tak buat, aku tak habis lagi kat dunia ni ya Allah, ni kau banyak sangat, terlampau best ya Allah hidup kat dunia ni. Dia tak sebut macam tu. Dia tak minta kan berapa murah rezeki, panjang umur, sihat tubuh badan, dia tak minta yang tu. Dia kata Fatiras samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Di makna engkaulah wahai Tuhanku berkuasa dalam setiap sesuatu. Pencipta langit dan bumi bermaksud apa sahaja yang baginda miliki. Allah yang telah memberikan semua itu, dan Allah SWT boleh sahaja buat begitu kerana dialah pencipta langit dan bumi, memiliki segala-galanya. Apa yang aku ada ni, seolah-olah Nabi Allah Yusuf nak kata kerajaan yang aku ada ni hanya secebis sahaja daripada kerajaan Allah SWT. Sebab tu Allah bila dia nak saat dia nak gulung bumi, Allah kata Ainal Malik. Mana raja-raja? Maknanya yang mengaku yang hebat, yang zalim, yang rasa dia memiliki segala-galanya, Allah kata Ainal Malik. Mana raja-raja yang lain? Sedangkan di akhirat kelak, raja yang sebenar hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita kata Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari akhirat. Sebab di akhirat kelak bahawa kita sedar bahawa yang memiliki secara mutlak itu hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja. Yang lain tidak ada pun, hanya diberi pinjaman saja oleh Allah SWT. Kemudian Nabi Allah Yusuf kata, Anta wali fid dunya wal akhirah. Engkaulah pelindungku di dunia dan akhirat. Ini pengiktirafan yang Nabi Allah Yusuf dia sedar. Allah itu bukan sekadar melindung dia di dunia. Kita suka kan Allah lindung kita di dunia, Allah bagi kita macam-macam. Tapi kadang-kadang kita lupa yang patut kita minta yang paling lebih ialah lindung kita di akhirat. Sebab akhirat itu adalah satu tempat yang sangat asing buat kita. Kita tak pernah berada di sana. Kita berada di alam ruh tapi kita tak ingat. Kita tak tahu bagaimana keadaan nasib kita kelak di akhirat. Sehingga kan para Nabi sendiri pun, mereka sendiri pun memikirkan tentang diri mereka sendiri. Sebab sangat asing tempat itu, sangat mengerikan kalau kita boleh gunakan perkataan itu dengan izin. Maka Nabi Allah Yusuf minta atas perkara yang dia tidak tahu. Dia kata, engkaulah pelindung aku kat dunia ni. Telah terbukti bahawa Allah kau telah melindungi aku di dunia. Maka aku sangat yakin bahawa kau boleh melindungi aku di akhirat kelak. Itu sangka baik Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Jadi kita pun begitu. Seolah-olah Nabi Allah Yusuf nak cakap, Tuhanku, aku sentiasa berlindung kepadamu. Tidak daripada orang sekeliling aku. Tidak daripada pengawal-pengawalku. Tidak daripada kekuasaan aku yang kau anugerahkan kepada aku. Sebenarnya yang tolong aku siapa? Engkaulah penolong mutlakku yang sentiasa tolong aku saat aku dibuang dalam perigi, saat aku dijual, saat aku digoda oleh para wanita, saat aku dalam penjara, saat aku ada peluang balas dendam kepada adik-beradikku, saat aku memiliki kekuasaan, saat aku memiliki dunia ini, maka engkaulah pelindung aku daripada fizikal dan perasaan aku sendiri. Itu. Daripada satu doa yang simple, kita dapat lihat bahawa perlindungan ini bukan sahaja perlindungan fizikal,
tapi perlindungan emosi, syahwat dan sebagainya. Zahir dan batin. Kita lihat dalam Quran bagaimana Allah kata sebenarnya Yusuf juga, perempuan itu mahukan kepada Yusuf dan Yusuf juga mahukan kepada perempuan itu. Kalaulah tidak kerana Allah telah menunjukkan kebesaran Allah SWT, Allah bagi dia ilmu, maka dia mengamalkan ilmu itu menjauhkan daripada maksiat yang sepatutnya dijauhi oleh orang-orang yang beriman. Itu perlindungan yang kita benar-benar harapkan daripada Allah SWT. Sebab tu dalam surah Al-Mulk saya ulang banyak kali di mana Allah bila kata, tidakkah kamu lihat pada burung-burung di langit, ma yumsikuhunna illa rahman. Siapa yang menahan mereka daripada jatuh kalau tidak ar-Rahman? Bukan sekadar jatuh fizikal, untuk kita jatuh daripada lembah kehinaan, jatuh ke dalam lembah kemaksiatan, jatuh dalam lembah kemurkaan Allah Subhanahu taala. Itu luas sekali apa yang Nabi Allah Yusuf AS sedar, nyatakan dengan penuh rendah diri dia kepada Allah SWT. Dan Nabi Allah Yusuf juga sedar, harta yang banyak, kekuasaan, pengikut, dia tak mampu bantu dia kelak di akhirat. Apa yang dia harap sebenarnya adalah rahmat Allah SWT. Sebab itu dia lanjutkan doa dia, tawaffani musliman. Tawaffani musliman. Okey, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun selalu kan baca kan. Saya setiap kali mesti baca. Kita kata apa? Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tuhan kata pada kita, takwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Janganlah sekali-kali kalian mati melainkan kalian mati dalam keadaan kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dalam keadaan kalian mati dalam keadaan Islam. Itu dia. Jadi Allah sendiri peringatkan kepada kita supaya kita ini mati dalam keadaan Islam. Dalam keadaan tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud Islam, musliman. Jadi maksud apa yang kita dapat berdoa ni, bagi dia dapat segala nikmat yang telah disebut tadi dan banyak lagi. Sekarang bagi dia berdoa supaya bila sampai masa ajal dia, bila dah sampai masa ajal, bukan maksudnya dia minta hari-hari, minta mati, gitu tak. Dia kematian ni bila kita hampir masa, kadang-kadang kita dah tahu badan kita dah melemah, kita pun dah dapat segala-galanya. Jadi masanya mungkin dah sampai masa untuk kita pergi, maka kita doa dengan doa ni. Maka doa ini pun bukan maksud kita minta supaya Allah cepatkan, tapi kita doa supaya kita minta tawaffani musliman, mati dalam keadaan Islam. Dalam apa jua keadaan, tak kiralah bila engkau nak matikan aku ya Allah, tapi syarat utama, ya tak penting bila, yang penting bagaimana. Itu dia. Kita duk fikir bila aku mati apa semua. Yang penting ialah bukan bila, bukan di mana, tetapi bagaimana. Ada orang mati terbakar, ada orang mati aksiden. Kita tak naklah kalau boleh macam tu. Tetapi tidak penting yang itu. Tetapi bagaimana keadaan kita ketika itu, akidah kita, iman kita, itu yang lebih penting. Kita pun dah bincangkan doa baca dalam kenderaan tu, di mana Nabi ajar kita supaya apa? Supaya Allah ampunkan dosa kita. Kita doa macam tu. Maknanya kalau kita mati pun, sekurang-kurangnya kita mati dalam keadaan hamba yang telah bertaubat kepada Allah. Jadi Nabi Allah Yusuf dia doa, bila sampai masa dia, bila telah habis ajal baginda minta satu permohonan yang sangat-sangat besar, iaitu apa? Sebagai mati sebagai seorang Muslim. Tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Satu benda yang saya rasa saya perlu highlight kat sini, Nabi Allah Yusuf AS, dia bukan memerintah kat negara Islam. Bukan perintah kat negara Islam. Itu yang saya nak tekankan kat sini. Kadang-kadang kita tak faham benda ni. Dia bukan di negara Islam. Dia ada memerintah di negara yang majoriti dia orang kafir. Maksud dia, maksiat ada tak di sekeliling? Tentu bukan ketua negara, bukan boleh kontrol semua benda. Dia bolehlah kontrol beberapa benda, buat polisi itu dan ini, tetapi bukan dia boleh kontrol semua benda. Jadi maksudnya cabaran-cabaran itu ada setiap hari. Cabaran-cabaran itu ada. Tetapi apa yang Nabi Allah Yusuf lihat apabila dia masuk penjara, apa pertama kali yang dia buat? Dia sampaikan dakwah kepada kawan-kawan dia kat dalam penjara.
menunjukkan bahawa majoriti kat sana bukanlah orang yang beragama Islam. Jadi kita katakan begitu. Sirat Al-Aziz itu sendiri pun bukan orang Islam pun. Wallahu a'lam. Jadi maksud dia minta apa? Supaya mati baginda sebagai seorang Muslim, maksudnya supaya mati dalam tauhid. Kerana kita ni dikira dan nilai dengan iman ketika bila tuan-tuan? Ketika kita mati. Hebat macam mana pun kita beribadah di dunia, tapi yang penting ialah saat akhir kita. Ada orang kan dalam hadis Nabi, dia dah buat dengan amalan-amalan yang cukup banyak, tapi di akhirat hayat dia buat satu amalan yang menyebabkan Allah murka kepada dia beramal dengan amalan ahli neraka, maka dia masuk ke dalam neraka. Tak penting bagaimana kita bermula, yang penting bagaimana kita berakhir. Ada orang start baik, tengah baik, akhir baik, alhamdulillah. Ada orang start tak baik tapi dia mati dalam keadaan baik. Orang sebut-sebut kematian dia, orang sedih kematian dia. Entah dia tak siapa-siapa pun mati mata kita, tetapi di sisi Allah SWT, Allah tidak melihat perkara itu. Sebab dia ada kebaikan-kebaikan yang Allah lihat, itu dia. So masa sekarang, kalau kita sudah beriman, belum tentu kita selamat lagi. Sebab kita mungkin mati dalam keadaan kufur, kita tak tahu apa yang mengubah diri kita. Kadang-kadang kita lihat orang tu teruk, cuma sebenarnya kita tidak diuji dengan apa yang diuji kepada orang tu. Cuma kita minta berlindung, ya Allah jangan kau uji aku seperti mana kau uji orang-orang lain, orang terdahulu. InsyaAllah mungkin next semester, next pertemuan kita boleh bincang doa tu pula, insyaAllah. Jadi kita minta berlindung dengan keadaan tu. Kerana itu kita minta supaya akhir hayat kita nanti masih lagi beriman dengan sempurna. Kenapa nak sebut tentang kematian ni? Ini kerana apa? Sebab kita kena sentiasa melihat dan sedia untuk mati. Lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW nanti. Dan kata Islam, Nabi kata antara orang bijak dan orang yang ingat kematian. Bukan minta kematian. Bukan macam lagu tu menunggu mati tu, bukan. Itu bukan. Itu putus asa. Tak boleh. Kita tak boleh tunggu mati. Tapi kita ingat yang kita akan mati. Lihatlah Nabi Muhammad SAW nanti apabila telah mendapat kejayaan, dia sebarkan agama Islam, apabila dah dapat kembali ke agama Tauhid di Mekah, maka bagi dia dah sedia untuk mati. Ini sebut dalam surah An-Nasr. Okay? Iza ja'a nasrullahi wal fath. Kan? Itu antara setelah manusia itu berbondong-bondong masuk dalam Islam. Dr. Salah Fatah Al-Khalidi hafizahullah, dia ni seorang pakar tafsir di Jordan. Dia antara guru-guru Ustaz Zahazan, Dr. Asli dan sebagainya, dan ramai lagi lah. Dia memang ramailah guru-guru dia, asatidzah kita di Malaysia ni belajar dengan Dr. Salah Fatah Al-Khalidi hafizahullah, ni hidup lagi alhamdulillah, sihat lagi dia. Dia kata dalam buku dia Kisah Sunnah Nabi, buku kisah para Nabi, antara dia tulis, dia kata berkenaan doa, dia kata Rabb, dia terjemahkan, dia tafsirkan doa dia kata Rabbi inni la as'aluka sultanam wala syihatan wala malan wala sihatan wala malan. Rabbi inni as'aluka ma huwa abqa waghna wa tawaffani musliman walhiqni bis salihin. Maksud daripada apa yang Dr. Salah tafsirkan, dia kata seolah-olah doa ni Nabi SAW nak kata, Tuhanku, aku tak minta kerajaan. Aku tak minta sultan. Sultanam ni maksudnya kekerajaan lah, kekuasaan. Aku tak minta kesihatan. Wala sihatan. Wala malan. Aku tak minta harta. Sebab aku dah ada segala-galanya. Saat ini yang aku minta ialah apa? Tuhan aku minta apa yang lebih kekal. Apa kau? Wakna yang lebih memewahkan, lebih mengkayakan aku. Yang ini yang lebih berharga. Dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh. Di mana apa? Syurga itu suatu benda yang tak boleh kita nak nilai dengan harta kita di dunia ini. So orang yang dah rasa sebuah benda di dunia ini, dia tahu pasti Allah ada nikmat yang lebih besar dan kekal abadi. Sebab di dunia ni orang-orang di sekeliling Nabi Yusuf, adakah orang-orang di sekeliling Nabi Yusuf AS ini benar-benar ikhlas bersama dia? Satu orang raja, satu orang yang terkenal. Kita kalau artis, kita jadi artis cukuplah. Orang duduk sekeliling kita, angkat beg kita. Adakah semua orang ikhlaskan kita? Tidak. Ada orang nak ambil kesempatan sahaja. Sebab tu Nabi Allah Yusuf tahu benda ni. Kalau kita lihat dalam Quran pun, sebab bila saat Nabi Musa AS menyampaikan dakwah, apa Allah ada seorang yang kata, bukankah dulu nak ada Nabi Allah Yusuf di sini telah menyampaikan dakwah di sini? Seolah-olah mereka mengingatkan kembali soal Yusuf, seolah-olah mengata ajaran Nabi Yusuf tak berkembang pun dekat Mesir. Lepas tu dah hilang macam tu sahaja. Maksudnya orang yang bersama Yusuf pun taklah nak terima sangat Bani Israel pun datang ke tempat dia.
Jadi Nabi Allah Yusuf AS ni berdoa semoga baginda digabungkan dengan orang-orang yang betul-betul saudara dia kelak, iaitu orang-orang soleh selepas baginda wafat. Para nabi yang terdahulu, moyang dia semua, Ibrahim dan orang-orang yang beriman yang lain. Di dunia baginda dah digabungkan dengan keluarga baginda, tetapi apa yang lebih penting ialah apabila mati semoga dikumpulkan dengan orang-orang yang saleh di akhirat kelak. Itu dia yang Nabi Allah minta. Dia kata apa? Dia minta tawaffani musliman wa alhiqani bis salihin. Wafat aku dalam keadaan Islam dan gabungkan aku dengan orang-orang yang soleh. Itu semoga baginda tempat dalam syurga. Kerana orang soleh tempat di mana tuan-tuan? Puan-puan, letaknya di syurga. Baginda mohon kepada Allah SWT agar nikmat yang telah dilimpahnya kepada dunia terus berkelanjutan sampai kepada hari akhirat. Dan yang penting adalah wafat dalam keadaan Islam. Kerana itulah nikmat yang sebenarnya. Makanya molek sangatlah kita amalkan doa ini. Dan kita bacakan doa ini. Mungkin kalau bab takwil mimpi itu boleh kita bacakan sekali lalu. Kita baca dengan ayat Quran yang penuh sebab kita nak dapat keberkatan ayat Quran tu, tapi dalam hati kita boleh doa dengan apa sahaja nikmat yang Allah telah beri kepada kita. Tidak ada masalah atas perkara tersebut. Sebab ini adalah satu doa yang baik. Kalau kita baca penuh, kita dapat pahala membaca sekali dan kita dapat keberkatan daripada ayat Quran, dan kita mintalah kepada Allah SWT apa sahaja doa yang kita mahu kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita, matikan kepada kita nak kelak dalam keadaan orang-orang yang beriman, orang-orang yang muslimin, muslimat yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan. Baik tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah SWT. Nabi Allah SWT seperti mana Nabi Allah Yusuf, seperti mana kita katakan tadi, dah capai semua. Maka akhir yang dia minta sesuatu yang penting ialah mati sebagai muslim, masuk dalam kalangan orang soleh. Apa kerja kita kat dunia ni tuan-tuan, hebat tara mana pun, kalau kita mati kafir, kita mati tak Islam, kita tak mati dalam beriman, maka kita tak bersama orang yang soleh, maka kita tak bersama dengan Allah SWT. Kita tak dapat keredaan Allah, bermakna kita tak ada kejayaan pun dalam kehidupan ni. Apa yang kita buat ni sia-sia je. Selagi kita diizinkan bernafas, kita lihat, kita fikir, kita cakap, kita dengar, kemudian kita usaha jadi muslim yang baik, kemudian sampai masa mati, kita masuk kalangan orang soleh. Selagi mana kita tak sampai yang itu, maka mission kita belum selesai. Belum ditentukan berjaya gagal manusia tu. Walaupun kita dah pencen lama pun, orang kata dah settle down pun orang kata, tapi hakikatnya kita belum settle down lagi. Selagi mana kita tak masuk syurga Allah SWT, selagi mana kita tak bersama dengan orang-orang soleh yang lain. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang rahmati Allah SWT. Kita lihat sebelum kita tutup, kita habiskan perbincangan kita ni, kita lihat pada doa Rasulullah SAW saat dia nak wafat. An Aisyah, kita bandingkan dengan doa Nabi Allah Yusuf. Tengoklah, lihat macam mana para Nabi ini. Mereka tak pernah bertemu tapi doa mereka sama saja. An Aisyah, dakhala Abdurrahman bin Abi Bakr ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana musnidatuhu ila sadri wa ma'a Abdurrahman siwakun ratbun yastannu bih. فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فأخذت سواك فقصمته ونفضته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى به فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى استنانا قط أحسن منه فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم rafa'a yadahu aw isba'ahu thumma fi rafiqil a'la salasan thumma qada wa kanat taqula qal mata bainaha kinati wa dhakinati. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahawa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar di dadaku, Abdurrahman bin Abu Bakar, maksudnya Abdurrahman bin Abu Bakar ni maksudnya adik-adik dia lah, masuk ke rumah sambil membawa kayu siwak yang biasa dia pakai. Rasulullah SAW pun lihat kepada dia, aku kata kepadanya, berikan siwak itu kepadaku wahai Abdurrahman. Lalu dia berikannya kepadaku, kemudian aku bersihkan dan aku kunyah. Setelah itu aku berikan kepada Rasulullah SAW. Beliau pun bersiwak dengan dia. Aku tidak pernah melihat sebelumnya beliau bersiwak sebaik itu. Setelah selesai beliau angkat tangan dia atau jarinya, seraya berkata Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la,
ar-rafiqul a'la. Ya Allah, sekarang aku memilih kekasihku yang tertinggi. Sekarang aku memilih kekasihku yang tertinggi sebanyak 3 kali, lalu beliau wafat. Aisyah berkata, beliau wafat di antara dahu dan tenggorokku. Hadis sahih riwayat Bukhari jilid 3, hadis nombor 1574. Jadi kita lihat Rasulullah SAW saat dia nak wafat, baginda pemimpin negara, saat dia hampir wafat, saat kekayaan yang ada kat Baitul Mal tu dah lebih daripada dijangkauan. Maksudnya kalau Nabi SAW ni nak minta kaya, nak hidup dalam mewah, boleh. Saat dia dah memiliki segala banyak kerajaan yang dia dah dapat pun, kemenangan perang, dia hantar rapasan perang, punya banyak, orang dah bayar zakat, orang dah makin banyak, orang dah makin kaya, orang Islam dah makin ramai. Tapi yang dia minta apalah dia minta ke Allah, dia nak bersama dengan Allah SWT. Itu yang dia minta. Saat dia dah boleh ada segala-gala. Tak ada dia kata, ya Allah, tak selesai lagi di muka bumi Allah ni, aku ada banyak lagi nak selesai. Tak rasa lagi, tak kecapi lagi. Orang kata kekayaan ni, tak ada. Sama seperti Nabi Allah Yusuf yang memuji Allah SWT, mengaki Allah SWT sebagai pelindung dunia akhirat, mahu mati dalam keadaan beriman, mati dia masuk bersama orang soleh, masuk dan pastinya masuk syurga berdasarkan hadis sahih, akan dapat apa? Lihat wajah Allah dengan cara yang layak baginya dan merupa nikmat yang paling besar. Itu yang diminta oleh Nabi Allah Rasulullah SAW, nak bersama dengan Allah yang tertinggi. Jadi orang apabila saat dia nak mati, dia dah biasa dengan Allah SWT, apa yang dia nak hanya nak mahu bersama kekasih dia. Itu sahaja yang dia minta, tiada yang lain. Jadi kesimpulan yang dapat kita buat pada kisah ini ialah Yusuf AS dah ada segala-galanya. Namun dia sedar nikmat dunia ni sementara sahaja. Amat rugi kalau nikmat ni berhenti begitu saja. Maka kita doa seperti mana doa Nabi Yusuf AS, moga mati kita dalam penutup yang baik, supaya orang tiru apa yang kita kata, supaya orang Allah masukkan kita bersama orang-orang yang soleh. Wallahu a'lam. Saya rasa cukup dulu, saya rasa pun dah terlajar lah. Sikit saya kembalikan kepada Coach Ella dan Coach Asyiah. Mudah-mudahan kalau ada perbincangan selanjutnya kita boleh bincang-bincangkan insya-Allah, dan sesi yang kedua silakan.